178. Dua kosong enam 200. Tiga Budak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiyya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbi Allah wa ni'mal wakil, rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur atas apa yang Tuhan bagi pada kita. Salah satunya boleh duduk dalam kuliah. Hari ini kita ambil muka surat 199 yang di bawah sekali. Yang kita last berhenti muka surat 199. Tak dengar? Tak dengar? Ting tong. Okey. Muka surat 199, kitab Bulughul Maram yang kita pakai. Kita tengok hadis 404. An Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, dia sahabat Nabi. Ya, Nabi panggil dia sahabat Nabi yang terkenal dengan ibadat. Sahabat Nabi yang nak ikut totally Nabi SAW. Hatta tapak kaki Nabi pun dia nak sentuh. Ikut sahabat Nabi ni, ya Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, Muhammad, aku Allah Tuhan hang, aku redha dengan semua sahabat. Bila mana Nabi SAW, Nabi sampai di bumi Madinah. Nabi sampai di bumi Madinah. Bila sampai saja Nabi di bumi Madinatul Munawwarah, maka Nabi SAW, mula-mula Nabi seronok. Kita tahu Nabi ini, Nabi duduk di Mekkatul Mukarramah, tekanan. Walaupun itu bumi dia 23 tahun, 13 tahun Nabi berdakwah, subhanallah. Kalah. Tak semestinya kalah, tu batil. Bila Nabi sampai di bumi Madinah, orang sambut Nabi. Mula-mula dia seronok Nabi. Tapi Allah takdirkan di bumi Mekah tak ada munafik. Di bumi Madinah ada munafik. Sampai Nabi panggil sahabat dia, Uzaifah ibn Yamani. Uzaifah ibn Yamani salah seorang sahabat Nabi. Dalam ramai-ramai sahabat, Nabi panggil, Nabi bisik dia. Nabi berkata, Uzaifah, dalam ramai-ramai yang ada ni, aku nak bagi tahu kat hang, aku nak sinarakan berbelah-belah nama ni di kalangan orang mengaji jenis munafik ni. Yang mengaji jenis munafik ni diketuai oleh Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul. Al-Quran ajak sekali. Kita semua bila duk dengar macam tu, duk mengaji, minta dengan Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allah yang balik-balikkan hati, tolonglah ya Allah, tetapkan hati aku ni sentiasa atas agama Allah dan sentiasa nak taat, nak patuh Allah Ta'ala. Kita minta bila kita duk dengar orang yang tengok Nabi, mengaji dengan Nabi pun boleh bertukar, oi. Tambah kita mengaji yang sebulan sekali ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW bisik seorang sahabat dia saja yang tahu geng-geng munafik ni. Ni Uzaifah ibn Yaman ni.
Nabi seronok, Nabi mengajak di Madinah sambutan Masya Allah. Di sebalik tu ada orang tak senang dengan Nabi SAW. Mesej Nabi bawa kebenaran saja, nak bagi pembetul masyarakat saja, tapi mendapat serangan yang hebat. Pasal tu kita yang bawa satu mesej agama Muhammad yang betul berpandukan Quran dan Sunnah. Kalau orang serang kita, orang kata kita susah dapat tauliah yang tu yang ni, itu menunjukkan kita kena bangga. Kita tahu inilah jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdakwah rasa senang, selesa sangat-sangat, you ada masalah jiwa. Seorang yang berdakwah mengikut resipi Muhammad ni pasti akan diuji. Orang yang bawa kebenaran ni, agama yang betul ni, nak ajak manusia ni lah agama yang betul weh. Yang ni agama, yang ni adat. Oh, memang bukan senang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai keluar daripada masjid dia, ayat mata Nabi merambu menangis. Bila orang yang mengaji dengan dia, duduk belakang dia, salam dengan dia, berubah. Boleh kemping dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Asal bila Nabi buat kuliah Nabi didatangi oleh Yahudi dan Nasrani. Hilang kepercayaan dekat Nabi pasal golongan munafik ni, dia rasuk Yahudi dengan Nasrani. Apa nak mengaji dengan Nabi, dia bukan betul sangat. Sampai berubah keadaan. Nabi keluar daripada masjid, ayat mata Nabi menangis. Sampai Quran mengatakan bai'atul tahta syajar. Nabi duduk di bawah pokok kan. Bai'ah ni angkat sumpah setia dengan Nabi. Nabi duduk di bawah pokok, Nabi duduk meleleh ayat mata. Menangis. Maka Nabi kata, Ya Allah, dengan siapa aku nak mengadu, Ya Allah? Aku nak mengadu dengan golongan muhajir. Mereka ni tinggal Makkatul Mukarramah, tinggal isteri, keluarga, anak pinak semata-mata kerana Islam, selas pinggang. Takkan aku nak mengadu masalahku pada golongan muhajir. Takkan aku nak mengadu masalah pada golongan Ansar. Golongan Ansar ni orang duduk di Madinah, baru kenal agama. Nabi bila angkat tangan, orang yang kita tahu yang pertama sekali yang datang tengok Nabi dalam keadaan Nabi berdoa tu, tak lain dan tak bukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pasal tu kita pergi bumi Madinah, saat baru balik pada Madinah, pergi bumi Madinah, kita tengok di Baqi', Jannatul Baqi' ulama panggil syurga. Baqi' ni taman-taman syurga. Kalau Allah calonkan kita di situ, kita tahu kita dah masuk mukadimah syurga Allah Ta'ala. Sayyidul Baqi' Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila kita pergi ziarah Rasulullah, kita akan ingat ya Allah Tuhan apa nama di sana di Baqi'. Sayyidul Baqi' ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tengah Nabi sedih, dia salam dengan Nabi, jabat salam, Ya Rasulullah, aku sanggup bagi harta benda aku sanggup bagi diri aku untuk Islam, Ya Rasulullah. Bila mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu jabat salam dengan Nabi, diikuti oleh seorang sahabat. Sampai sahabat kata, Ya Rasulullah, mana Uthman ya Rasulullah? Nabi kata, tangan kanan ni Uthman, ini tangan aku. Uthman jabat salam dekat aku. Allah Ta'ala kata, radhiyallahu anhum Muhammad, ke semua sahabat yang bai'ah dekat Nabi di bawah pokok, kesemuanya aku redha depan Muhammad. Tak ada lagi yang menjabat salam dengan hang ada munafik ke yang tak baik, tak ada. Ceria hidup Nabi SAW. Nabi jadi seronok. Allah seronokkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hari ini kita sambung hadis. Kita tengok orang yang sayang dekat Nabi sangat-sangat, nak ikut Nabi. Ada ni nak ikut ibadat macam Nabi. Abdullah bin Amr bin As, sampai satu peristiwa yang berlaku kat diri dia. Dia tengok Nabi puasa, dia ikut cara Nabi puasa. Waktu nak buka puasa Nabi tak makan, dia tak makan. Nabi buka puasa, waktu buka puasa Nabi tak makan. Maka Nabi kata dekat Nabi risau kepada Abdullah bin Amr bin As, tak boleh ikut aku.
yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah yang bagi makan dan minum dekat aku, hang tak sama dengan aku. Tak sama dengan aku. Dia nak kalau puasa macam Nabi berterusan sampai nak buka puasa pun tak mau. Nabi risau tentang dia, Nabi kata buka puasa. Dia nak ikut totally cara Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Apa Nabi pesan dekat dia? Qala li, kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi pesan dekat aku. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan dekat aku, Nabi kata, ya Abdullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takunu misla fulan, la takunu misla fulan, jangan jadi macam tu. Kana yaqumu minal laili, dia boleh bangun malam. Kadang-kadang kita pukul 2-3 pagi, apakah 2-3 pagi kucing bergaduh, kucing tu pergi signal, hang ni tak pernah bangun malam. Bergaduh dengan kucing, kita terjaga pukul 2 pagi. Contoh. Maka Nabi kata ada orang, la takunu misla fulan, jangan jadi orang macam tu. Orang apa tu? Kana yaqumu minal laili, dia boleh bangun malam, fataraka qiyamul lail, dia tinggal sembahyang malam. Maka hilang pada hari itu kerahmatan Allah. Ingat, bila Allah bagi peluang untuk kita berjumpa dengan Allah, kita abaikan hari itu, habis segala keberkatan yang elok pada. Kita sanggup bangun pagi-pagi, buka peti ais, ambil air kita minum, lepas tu terus tapi tidak balik, hang jaga hang ibadat. Itu Nabi dah pesan dekat dia. Ni ahlul ibadat, ahlul ibadat, sahabat Nabi yang rajin beribadat. Jangan jadi macam tu. Terutamanya orang yang rajin beribadat. Rajin beribadat, kalau ada peluang bangun aja pukul 1-2, ambil wuduk. Ulama kata habis lekeh-lekeh semayang dapat. Ni nak cerita hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis ni, tuan kitab ni kata dianjurkan melakukan solat malam dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau boleh kita buatlah terus-menerus. Macam kita nak kata daripada awal, mungkin kita cuti panjang, kita lepas sembahyang Isya kan, ba'diyah bagi Isya, buat 2 rakaat lagi, buat 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, seolah-olah macam kita melakukan ibadat qiyamul lail. Atau lepas sembahyang Isya 2 rakaat tu, kita takut, kita bimbang, takut tak boleh bangun qiyamul lail, takut tak boleh bangun, buat witir, habis-habis lekeh 1 rakaat cukup. Buat 1, tiba-tiba kita dengar azan, kita berada dalam keadaan suasana orang yang bangun qiyamul lail. Umur macam kita ni, ya Allah, tak upayalah, kena kekuatan ada pada sembahyang malam. Umur kita ni dah expired, ustaz pun dah letih, semua dah letih. Keletihan kita ni biar ujung-ujung ayat kita dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka dia kata lagi hadis daripada Ali, hadis yang kedua. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ni duduk dengan Nabi, paling kecil sekali, sahabat Nabi paling kecil masuk Islam, Sayyidina Ali. Bapa dia yang paling baik dalam semua pakcik Nabi. Yang paling rapat dengan Nabi semua kita tahu, Abu Talib. Bila Nabi dapat agama, Nabi hilang pakcik dia, makcik dia. Atikah kan makcik dia yang terakhir, perempuan makcik dia yang terakhir, nama dia Atikah. Atikah kata, Muhammad, aku sayang kat hang tau, sampai anak-anak aku semua aku benar bergaul dengan hang. Aku nak minta satu je, hang Muhammad, hang baik, tapi kerana hang rumah tangga kita, adik-beradik kita pecah kerana hang. Aku tak tahulah hang ni apa nak jadi. Kami semua adik-beradik kumpul harta, kalau hang nak jawatan, nak bagi hang dapat nombor 1, okey, hang tak payah bertanding, hang tak payah kira angka, nak bagi cukup tak payah, terus hang jadi. Sama macam tu. Lepas tu yang kedua, kalau hang tak ada duit, kami kumpul. Ini hadis yang terang-terang cerita tentang pakcik Nabi, makcik Nabi kumpul. Yang ketiga dia kata, kalau hang sakit, maka kami nak berubat, aku rasa hang sakit kot Muhammad.
Hang gila jawatan ke Muhammad? Hang sakit ke Muhammad? Makcik dia tanya kat dia. Kalau hang terus juga agenda hang macam ni Muhammad, hang dengan aku berpisah Muhammad. Tak ada lah, hang jangan sebut lagi hang ada makcik. Tak ada lagi, kita tak ada. Matulah Nabi yang harapan makcik yang terakhir, leleh mata Nabi. Dia terpaksa teruskan Islam. Walaupun semua keluarga dia tak reda. Masa tu bila kita pegang agama ni, kita akan, adik-beradik kita akan jadi kecil. Adik-beradik yang besar akan jadi kecil yang bersama dengan kita. Itu dah jadi sunatullah. Tapi yang dekat dengan Nabi SAW adalah Abu Talib. Abu Talib dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Tapi ya Allah, Tuhan ada meriwayat mengatakan Abu Talib miskin, Abu Talib ni kaya, macam-macam. Tapi ada mengatakan kalau kaya, dia tak melutut dengan apa nama Abu Lahab, Abu Jahal. Itu semua geng-geng yang menteri-menteri besar. Nampak tak? Tapi ada riwayat mengatakan Abu Talib ni keluarga dia tak seberapa, ekonomi dia tak seberapa sangat, anak dia ramai. Pasal tu dia minta Nabi untuk bekerja tolong dia. Ada mengatakan dia kaya, tapi tak apalah, itu bukan jadi besar sangat. Nak katanya Abu Talib, subhanallah, dia tahu Nabi bawa kebenaran, tapi dia tak sanggup untuk tinggal jawatan-jawatan dia. Kalau tinggal habis terbang. Kebanyakannya orang yang hidup atas muka bumi ni tahu kebenaran di mana, tapi tak sanggup untuk pisah, untuk korbankan benda itu semua. Maka Nabi SAW dekat dengan Abu Talib. Abu Talib yang jaga dia lama kan, dekat 25 tahun jaga dia. Cuma seorang anak saja dia ambil, anak Abu Talib, Ali bin Abi Talib, duduk dengan Nabi daripada kecil lagi duduk dengan Nabi. Yang kata Ali ni kecil. Setiap kali Abu Talib mai, Abu Talib tengok, hai, anak aku semayang ikut cara semayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talib kata, Muhammad, aku suruh hang tengok saja anak aku bukan suruh hang ikut cara hang agama hang. Nabi terkejut, Nabi sendiri tak tahu. Abu Talib kata, setiap kali aku mai aku tengok dia semayang, sedangkan Nabi tak pernah tengok dia semayang. Dia semayang di belakang Nabi. Barulah Nabi tahu rupa-rupanya Sayyidina Ali daripada kecil lagi semayang ikut Nabi. Allahu Akbar. Pada tu sahabatnya daripada kecil masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Oi, Sayyidina Ali punya tegah kali ikut riwayat Sayyidina Ali, subhanallah. Maka Ali kita tengok duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu sangat jiwa Nabi SAW. Kadang-kadang dia duduk dengan Nabi kan duduk satu rumah dengan mereka. Bila main waktu makan berkongsi hidup dengan Rasulullah SAW. Inilah Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali lah hadis ini? Ali kata, ya Allah, autiru ya ahlul Quran. Dia datang perintah, buatlah witir. Wahai orang-orang yang duk pegang Quran, orang duk baca Quran, orang yang hafal Quran ni, jangan pisah hidup kamu dengan witir. Autiru ya ahlul Quran. Jangan tinggal witir bagi orang yang suka baca Quran. Macam umur macam kita duk meningkat ni, bila mai satu umur yang Imam Qurtubi kata umur 50 ni umur yang persiapan memang nak menghadap Allah Ta'ala, nampak akhirat dia, nampak di mana tempat nak pergi. Imam Qurtubi dalam kitab dia buat apa nama? Tazkirah. Umur 50 ni Allah Ta'ala tanya, ma qaddamat lighad, ma qaddamat lighad, apa yang nak bawa esok ni dekat aku Tuhan, aku bawa mai hang kat dunia, beranak mai, aku bagi pakai, aku bagi makan, aku bagi sekolah, aku bagi hang kahwin, ada anak, ada cucu, ada rumah, ada kereta, semua hang ada. Lah ni apa benda hang nak bawa mai kat aku pula? Aku Tuhan, aku bagi semua kat hang. Esok ni hang nak pergi akhirat aku, apa hang nak bawa mai? Apa hang nak bawa mai, apa nak bawa? Ma qaddamat lighat. Nampak tak? Jadi umur kita ni, Allah Tuhan, ambil leke, jangan leka semayang. Leceh orang sunnah ni abai semayang, leceh. Tambah-tambah umur dah lanjut ni, semayang betul-betul jaga. Bagi cantik semayang dia, bagi cantik sunat-sunat dia, bagi cantik Quran dia. Allahu Akbar kabir. Jadilah, kan? Jadilah pada.
Maka Nabi SAW pesan kat kita, macam umur kita lanjut ni, kita dengan Quran kena sangat-sangat. Dan semua kita tahu, yang nak masuk dalam kubur, bagi lega kita, bagi aman kita, dia akan berdebat dengan semua malaikat yang main nak sebat kita ke, nak azab kita ke, nak dera kita ke. Semua malaikat tak jadi, oleh kerana dada kita ada Quran. Walaupun hadis tu kurang sihat ataupun kurang kuat, macam hadis tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hadis tu ulama jadi fadail kelebihan. Satu surah yang kami mengadap kita esok lepas mati, dia bagi kita selesa, aman, hilang ketakutan, ialah surah tabarakalladzi. Baca macam-macam. Kalau nak baca macam Nabi setiap malam, Nabi baca surah Isra, surah Az-Zumar baca. Latih sikit-sikit ustaz dengan nampak kita. Sikit-sikit nampak tak? Bila kita orang yang pegang Quran, dia tak akan tinggal qiyamul lail. Anda tak akan tinggal qiyamul lail. Autiru ya ahlul Quran. Berwitirlah kamu bagi orang yang selalu dengan Quran. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Taala witru yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Taala ni ganjir, dia suka dengan sembahyang ganjir. Sembahyang yang paling Allah suka start lepas ba'diyah bagi Aisyah sampai ke subuh, kita kena jaga witir. Sehebat mana pun kita duk cerita aku tahajud, tapi witir tak ada. Kita kena tahu 9 malam yang paling baik sekali, tak lain dan tak bukan adalah sembahyang malam, ialah witir. Menganjurkan kepada setiap orang Muslim agar suka, dia kata, melakukan solat witir. Kita kena jadi sembahyang witir ni kesukaan kita, kena jadi satu benda yang kita suka. Hukumnya solat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Hakul muslim, jiwa orang muslim dengan witir tak dapat nak dipisahkan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Dan bila kita sebut nama dia, dia ni hidup dia tawakal gila-gila. Sampai ada kitab bercerita berkenaan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita boleh mengaji bab qada dan qadar termasuk ustaz, tapi bila satu-satu benda Allah bagi kat kita, kita boleh terima, alhamdulillah. Kadang-kadang bila kita main merongot, kita apa lah, hang leceh lah, main lambat apa lah, semua kita cakap macam tu semua, kita dah main satu tajuk yang qada dan qadar kita kurang dengan Allah. Semua perancangan yang kita hidup ni semua kita tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Kita merancang hidup kita dengan macam ni, tapi Allah juga ada rancangan untuk kita. Sebaik-baik rancangan Allah yang paling tepat. Yang inilah yang dipakai oleh Abdullah bin Umar. Kita tahu Abdullah bin Umar ni orang yang disukai oleh Nabi dan sahabat. Sampai Nabi panggil dia, wahai Abdullah bin Umar, oleh kerana ilmu hang, kedudukan hang disukai oleh semua orang. Sampai Nabi SAW kata nak ambil dia jadi mufti di kota Makkahul Mukarramah. Bila nak ambil mufti di kota Al-Mukarramah, semua pakat setuju. Dia tolak. Dia bukan mufti yang isi jawatan, bukan. Dia yang mufti bukan ikut giliran nak jadi. Dia bukan mufti tu. Dia nak pegang jawatan agama ni. Sahabat Nabi takut. Semua sahabat Nabi tak pernah ambil jawatan. Nabi kata paling celaka sekali dalam hidup, satu jawatan tu dia nak, dia berebut, itu celaka bagi dia. Celaka bagi dia. Satu-satu jawatan tu dia berebut gila-gila, celakalah. Tapi Abdullah bin Umar dia tak pegang jawatan, dia tak gila jawatan tu. Dia kata dia takut nak pegang, masa dia di bawah tanggungjawab dia. Tapi oleh kerana Nabi nak dia pun ambil. Bila dia pegang jawatan tu di Makkahul Mukarramah, dia bertembung dengan orang alim. Macam Hajar Usman As-Saqafi, alim. Dia imam Mekah, baca khutbah di Mekah, gubernur lagi. Urusan di tanah Arab semua dia pergi buat lawatan. Mana-mana ulama yang tak setuju dengan dia, pancung, kena ikut arahan aku.
Berapa ramai di kalangan sahabat Nabi dia bunuh Hajar Usud As-Saqafi, tapi dia malu sangat-sangat Hajar Usud As-Saqafi dengan Abdullah bin Umar. Dia malu, tapi dia cemburu. Bila mai musim haji, ramai orang masuk di Mekkatul Mukarramah. Kalau dulunya orang masuk di Mekah semua rujuk dengan Hajar Usud As-Saqafi, lama kelamaan Hajar Usud As-Saqafi kata, orang masuk ramai, tapi tak ramai yang merujuk dengan aku. Pasal apa? Dia cek tengok ramai pergi lari dekat Abdullah bin Umar. Dia punya cemburu sangat-sangat. Dia susun strategi. Kita tunggu bila mai musim musim haji di padang Arafah, manusia ramai nanti, dia upah budak-budak yang pandai lestik ni, dia bubur racun lestik bagi kena kat kaki. Kalau dia buat nampak sangat, dia upah budak-budak budak-budak pun lestik kena kat kaki dia melupuk. Dia balik-balik sehari demi sehari kaki dia bengkak sakit sangat-sangat. Abdullah bin Umar dia sakit. Akhirnya sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kita tak nampak pun Abdullah bin Umar mai kat masjid. Nabi kata, ya juga, mana dia? Akhirnya, ya Allah Tuhan, ada di kalangan dia kata, kami dengar kabar masa dia pergi buat haji di Arafah, siapa lestik kaki dia melupuk bengkak. Nabi kata, kalau macam tu jom kita pergi ziarah. Kalau ikut yang cerita tu, Hajar Usud As-Saqafi sendiri minta untuk Hajar Usud As-Saqafi sendiri minta nak pergi ziarah. Dia kata lama sangat tak jumpa Abdullah bin Umar, jom kita pergi. Maka pilah ramai-ramai ziarah. Bila sampai di rumah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dengar dah suara penyangak ni Hajar Usud As-Saqafi ni. Dah dengar suara dia dah. Maka dia kata, tak apalah, oh ramai sangat yang nak main ziarah. Tak apalah wahai Hajar Usud As-Saqafi, dalam ramai-ramai hang naik dulu. Ramai dulu, dia tak payahlah. Lepas kemudian elok naik Hajar Usud As-Saqafi kata, ya Allah, siapalah yang buat nanya dekat hang ni, kaki hang bengkak sakit macam ni, siapalah buat kat hang? Abdullah bin Umar kata, tak lain dah tak bukan, siapa lagi, hang lah yang buat kat aku. Abdullah bin Umar ni hidup dia tahu orang hasad, dengki, khianat dekat dia, tapi mulut lidah dia tak sampai tahap mendoakan kecelakaan bagi orang tu. Itu iman dia. Iman ustaz tak sampai tahap tu. Kadang-kadang kita main geram, celaka, dia main tu. Kita tak boleh bohong kat diri kita. Kita boleh mengaji tentang sahabat Nabi, tapi kita mengaji ni semua nak bagi motivasi kat kita. Layak tak layak kita di kategori haqqul muslim. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua, hang tanya kat diri hang, innamal mu'minun, hang betul-betul kau orang beriman? Haqqul muslim, hang betul-betul kau orang muslim? Bila kita tengok Allah sembang dengan kita, inilah orang beriman, bertawakal pada aku, bergantung hidup dengan aku. Allahu Akbar. Banyak hidup kita, kalau kita kena sikit kita merongot. Apa lah ustaz tu main lambat, celaka sungguh dia. Pada nak mengaji tapi mulut lidah kita berceramuk. Contoh, inilah Abdullah bin Umar. Sampai ya Allah, sahabat kata kat dia tahu, malah dia tahu orang tu buat nanya dekat dia, dia mendoakan orang tu dapat bagi Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk. Sedangkan orang tu buat nanya sampai dia sakit mati, ya Allah kena tu, dia tetap mendoakan kawan tu. Dia kata, kalau aku doakan kecelakaan pada orang yang buat kat aku, seolah-olah ya Allah Tuhan, aku dah langgar dah qada dan qadar Allah yang bagi pada aku. Itu ketentuan Allah. Allah yang hantar benda tu mai kat aku, dan Allah boleh halang mana-mana pun. Dengan izin Allah benda tu berlaku. Akidah macam ni, kita boleh mengaji akidah. Inilah akidah. Akidah orang yang bergantung dengan Allah. Apa berlaku semua Allah wa khaliq wa yudabbir amr, dia semua yang berurusan segala-galanya. Inilah nama dia Abdullah bin Umar. Dahsyat kalau kita tengok pasal tu dia duduk. Kalau Abdullah bin Umar cakap sudut-sudut keimanan, sudut akidah ni, kita tengok-tengok, kita kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bila mai satu-satu hal, satu-satu keadaan, mulut lidah kita kata la haula wala quwata illa billah, Allah kata inilah hamba yang paling aku suka. Kadang-kadang kita zikir kat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa,
kita sebenarnya sedang mendekatkan diri dengan Allah. Aku tak ada kuasa, aku tak ada upaya, Allah hanglah ada kuasa. Kita sandarkan diri kita pada Allah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, Allahu akbar. Engkau lah yang tinggi, engkau lah yang mulia, Allahu akbar. Kita panggil macam tu semua sifat mendekatkan diri pada Allah. Inilah sifat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata apa? Waktu yang paling baik sekali orang semayang qiyamul lail atau meletakkan witir. Memang witir boleh letak di awal-awal. Kan kita dah cerita awal-awal. Witir mengaji dengan apa dekat 2 bulan, berbulan kan? Lama dah. Faham tak faham pun tak apalah. Peringkat awal kan Nabi ajak witir. Macam kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia praktik semua witir di kalangan sahabat. Pertama sekali 1/3 witir sekian fulai ni dia jadikan pembantu dia. 1/3 yang kedua keluarga isteri-isteri dia. 1/3 yang terakhir diri dia sendiri. Sahabat akan menjadikan witir ni yang terakhir sekali. Walaupun ada benda Nabi bagi tahu kat sahabat, takut letih semayanglah lepas Isya. Sebab sahabat Nabi ni jumpa Nabi waktu subuh, depa jumpa Nabi gelap, depa semayang subuh, hang tak nampak aku tak nampak hang. Kita semayang subuh keluar dah cerah menderang dah. Nampak tak? Subuh nampak tak? Subuh dia gelap. Subuh dia gelap tapi tak apalah. Kita ikut falak, sana kan ni live mampu aku. Kan? Kita ikut telah ditentukan. Kita jangan ceramuk. Maka sahabat Nabi nanti maghrib, nanti jumpa dengan Nabi maghrib. Kadang-kadang Nabi daripada jauh Nabi tengok, ya Allah, Bilal bila azan, tiba-tiba Bilal nak iqamah, Nabi kata kat Bilal, tunggu dulu Bilal. Pasal apa? Nabi tengok Abu Bakar daripada jauh duk mai, bagi ruang dekat dia. Nampak tak? Bila habis mayam maghrib dengan Nabi, kadang-kadang Nabi buat tazkirah. Nabi tak buat selalu tazkirah. Kira hampa ni lagi dahsyat daripada sahabat. Dahsyat, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, tiap-tiap hari kuliah. Tapi macam ni lah kita. Malaikat kata kalau macam ni kuliah tiap-tiap hari pun tak apalah. Maka Nabi SAW kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi rehat. Nabi duduk tengok sahabat dia lepas sembahyang Isya, dia bagi semua sahabat Nabi nanti duduk letih, dia pekerja siang betul-betul. Bila malam jumpa dengan Nabi, Nabi tengok Allahu Akbar. Lepas sembahyang Isya, kadang-kadang bila lepas maghrib Nabi masuk ada di rumah, dia pasal balik. Bila Nabi ada, dia paduk sampai ke Isya. Lepas Isya Nabi kata, ya Allah Tuhan, itu yang Nabi sarankan pada sahabat. Kalau takut tak mampu dengan qiyamul lail, semayang ba'diyah bagi Aisyah, buat witir kan, yang kita dengar hadis tu. Tapi di kalangan sahabat Nabi, wala macam mana sarana Nabi, apa kata Abdullah bin Umar, Nabi dia sarankan semayang witir yang paling baik sekali. Qala ij'alu akhir salatikum, jadikanlah akhir semayang kamu itu bil laili, di sebelah malam itu witir. Tengah-tengah semayang witir 1 rakaat, masuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh, itulah witir yang terbaik. Ataupun elok kita bagi salam, tiba-tiba dah masuk waktu subuh, itulah witir yang paling cemerlang, gemilang, sampai tak terbilang-bilang. Tak terbilang-bilang nampak witir. Akhir salatikum, Abdullah bin Umar kata, jadikanlah akhir semayang kamu itu bil laili, di sebelah malam itu witir. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang seterusnya daripada Talqin bin Ali. Talqin bin Ali ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Isu dia kita bisa dengar berkenaan dengan apa nama, sentuh kemaluan. Batal tak batal, batal tak batal, itu masuk bab tu lah. Batal tak batal, lapik tak lapik, itu semua kan. Nampak tak? Jadi kalau kita ikut pada hadis Talqin bin Ali, dia kata apa? Dia juzuk daripada kamu. Macam mana hang sentuh hidung hang, sentuh kemaluan hang, tak ada membatalkan. Okay? Tapi kalau kita mengaji pula pandangan ra'i, pula pandangan mazhab, dia kata tak berlapik, nampak tak? Kalau terus derek ke derek ni, dia batal. Tapi kalau ikut pandangan ulama hadis kata, ya Rasulullah, macam mana aku sentuh zakar aku? Nabi kata, macam mana hang sentuh hidung hang, sentuh hidung ke telinga ke apa ke, anggota daripada anggota, sama yang tu.
Yang tu ada perbahasan yang lain. Inilah sahabat dia. Inilah sahabat dia. Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ni dia pesan. Ada orang suka buat witir 2 kali. Nabi kata, la witra fil laili. La witra fil laili, tidak ada witir. La witra, tidak ada 2 kali dalam satu malam. Macam lepas sembahyang Isya sampai ke subuh, kita buat lepas Isya satu, saat ni dekat-dekat subuh satu. Haram hukum dia. Ijma' di kalangan ulama hadis baik, mazhab baik, semua tak benarkan. Kita tak tahu ada orang yang membolehkan, tak tahu. Jangan berani untuk meletakkan hukum setelah Rasulullah tegur di kalangan sahabat. La witra fil laili, tidak ada 2 kali witir ya Allah dalam satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa thalatha, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Menerangkan, Ustaz bagi keterangan, saat ini Ustaz cerita sikit, menerangkan bahawa kita tidak boleh melakukan solat witir 2 kali dalam satu malam. Hukumnya melakukan 1 kali solat witir dalam satu malam adalah haram. Maka dalam bab ni Ustaz, dengar-dengar takut tersalah. Live, ni kita live ni. Masalah live ni satu, masalah live ni bukan semua benda kita boleh cerita, takut dia salah faham. Bukan semua orang yang tengok live, diikuti live ni, dia faham apa yang benda kita nak ajak. Kalau dia masuk sekerak jalan, mampu dia canang, dia ambil hak kita yang sikit tu, dia canang kat semua orang, aku jadi mampu. Itu masalah dia. Kadang-kadang live ni risiko tinggi. Kita kuliah-kuliah macam ni semua, ada benda kita kena, ada yang tak perlu live. Masa daripada mengikuti kelas, yang tak ikut ni, dia dengar tengah jalan, mampu aku. Masa hadis ni kata tidak ada 2 kali witir. Maka kalau ditakdirkan kita ada semayang, Ustaz, saya letih, saya semayang witir 1 rakaat. 1 rakaat lepas Isya, ba'diyah 1. Tiba-tiba kita bangun pukul 4, kita semayang tahajud. Fatahajjud bihi nafilatan. Bila bangun sejam malam, itulah tahajud. Ustaz dah bagi tahu dah beza qiyamul lail dan tahajud. Okey? Dia tidur, dia bangun dapat tahajud. Dia bangun, dia buat tahajud. Tahajud ni mesti ditutup dengan witir. Dia bila bangun malam, pasal witir ni semayang penutup. Bila dia semayang witir dah, lepas semayang Isya, dia semayang witir 1 rakaat, dia tutup dah. Tiba-tiba dia bangun pukul 4, dia nak semayang. Boleh tak? Boleh, dibenarkan dalam syarak. Agama yang kata syarak ni benarkan. Dia bangun, qiyamul lail, dia semayang. Bila dia semayang, macam mana pun dia kena tutup dengan witir. Dia kena tutup dengan witir. Dia ada buat 1 rakaat ba'diyah bagi Isya tadi. Tiba-tiba dia semayang tahajud, dia tutup dengan witir. Witir dia mesti 2 rakaat. 2 campur dengan 1 jadi 3, jadi 1 witir. Tapi kalau dia buat sebelum tidur, dia buat 1, lepas tu dia semayang tahajud, dia buat lagi 3 rakaat, itu namanya 2 witir. Itu namanya 2 witir. Untuk menjadikan dia 1 witir, dia buat 1, lepas tu dia bangun, dia buat tahajud, dia buat 2. Dia tak boleh jadikan dia 3. Bila dia ganjil jadi 2 witir. Maka 2 ni campur dengan 1 jadi 3, jadi 1 makna witir yang 1. Boleh tak? Dia tutup dengan witir, barulah dia semayang qabliyah bagi subuh dan subuh. Itu cantik. Dia semayang tadi witir yang mula-mula dia bimbang, takut-takut tak boleh bangun. Tiba-tiba Allah takdirkan dia boleh bangun. Bila dia bangun, dia buat tahajud, dia buat dengan 2 tu dia nak witir. Yang tadi 1, dia jadi 1 witir, 1 campur dengan 3. Tapi kalau dia buat 1, dia buat 3, itu namanya 2 witir. La witra fil laili, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Menerangkan bahawa tidak ada, bahawasanya kita tidak boleh dikata melakukan solat witir 2 kali dalam satu malam. Hukumnya melakukan 1 kali solat witir dalam satu malam adalah haram. Dan sahabat Nabi yang tahu kaifiat ni macam mana solat witir Rasulullah. Walaupun kita dengar solat witir Rasulullah macam ni,
Namun ramai di kalangan kita tak mampu untuk nak praktikkan dia. Kecuali Masjid Karwa ni mungkin ada lesen, dia lesen besar lebih, kan? Masjid-masjid yang lain kita jangan praktikkan dia, takut menimbulkan fitnah. Nabi selalu elakkan kita daripada fitnah. Masyarakat kita bukan masyarakat yang bersedia dengan ilmu, bersedia dengan ilmu. Yang duk terang cara witir Rasulullah ni Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang ada kelebihan tentang Quran, ada tentang Quran, sampai turun ayat Quran. Nak tahu kata keagungan ayat Quran, Jibril sendiri suruh jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Nak tahu berkenaan dengan dalam Quran ni ayat keagungan Quran ayat apa, sampai dia malu bila Nabi tanya kat dia. Oleh kerana dia kata Jibril yang dah suruh aku mai kat hang, wahyu yang suruh pergi dekat hang, hang ada kelebihan ni. Maka dia kata dalam Quran keagungan ayat Quran tak lain dan tak bukan ayatul kursi. Inilah dia fadail kelebihan ayat Quran. Sahabat Nabi nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Aku pernah semayang dengan Nabi, aku duk tengok semayang witir Rasulullah ni. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri Nabi. Dia terang derek, aku yang bersama dengan Nabi, aku duk tengok semayang Nabi. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir, aku duk tengok Nabi buat witir. Dia kata Nabi baca bagaimana? Sabbih ismi rabbikal a'la. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, kan? Lepas tu pula rakaat yang ketiga qul wallahu ahad. Ini satu kaedah, sabbih, qul ya, qul wallah. 3 rakaat. Rawahul Imam Ahmad dengan Abu Dawud. Tengok dia tambah, dia kata apa? Wa Nasa'i wa zada, tambahan daripada Ubay bin Ka'ab kata 3 rakaat yang Nabi buat ni, wa zada la yusallim illa fi akhirihinna. 3 rakaat ni, pada rakaat yang kedua Nabi tak baca tayat awal. Dia macam sembahyang maghrib tapi tak ada tayat awal, terus ke tahiyat yang terakhir. Maksud 3 rakaat sekaligus, dia macam maghrib, cuma rakaat yang kedua dia tak baca tayat awal, terus tayat akhir. Bagi kita setengah mazhab tak boleh tinggal tayat awal ada rukuk. Jantung mah sakit. Bila kita bertemu kaedah ulama, tiba-tiba bertemu dengan kaedah formula Rasulullah, kita kena pujuk diri kita untuk terima fatwa Rasulullah. Ulama tak salah. Pasal tu kita kata di Malaysia ni jangan cari pasal. Daripada buat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ni lagi 2 bulan nak masuk Ramadan kan. Jangan buat witir. Buat witir 3 sini. Di sini buat 3 sekaligus. 2 kan? Ada setengah. Di KL kita buat 3. Itu membuat kat rumah-rumah, kalau buat masjid dia jadi peperangan Badal Kubra. Bukan tak boleh buat, boleh buat, tapi masyarakat kita baca hadis Imam Muslim, mai daripada sahabat Nabi yang tanpa ada ragu. Kadang-kadang kita boleh pertanyaan, siapa kata? Bila dia kata macam tu, kejahilan ilmu lain. Tapi dia cakap dengan jahil, dia tahu dia sudah melawan sahabat Nabi dan kaedah Nabi. Secara dia tak sedar. Kadang-kadang cara penampilan dia sunnah, cara hidup dia sunnah, tapi ilmu dia mengancam sunnah. Ini bahaya. Kita nampak cara penampilan dia sunnah, tapi cara mulut lidah dia cakap mana ada. Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan orang macam tu, kita dah bagi dalil, dah cakap, tiba-tiba dia buat ribut pentaufan. Jangan buang masa, tinggalkan dia. Ada banyak kerja nak buat. Kita melayan orang macam ni dengan dialog, dengan yang tu, yang ni semua. It's your time. Tinggalkan dia. Asal kita umur kita pendek, kita tak nak kita ditugaskan baca. Kalau dia tak puas hati, dia tengok ada rujukan dia, ada buku yang ditulis macam-macam orang lain ditulis. Abdul Qadir Ibn Masaibah Al-Hamad, macam-macam ni tulisan orang. Cuba terjemah. Maka di sini diajak pada kita, ini dia baca 3 rakaat witir sekaligus, tanpa ada tayat awal, tayat akhir saja. Itu dia. Wala yusallimu illa fi akhirihin.
Dan Nabi tak bagi salam kecuali salam yang terakhir saja. Rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua terus dia bangkit. Kalau dia buat rakaat yang kedua, dia jadi apa nama? Dia akan jadi maghrib yang terakhir. Maghrib 1, maghrib 2. Maka di sini maksudnya menerangkan. Tengok, derajat kedudukan hadis ini sahih oleh Imam Nasa'i. Dia tambah, baginda tiada memberi salam melainkan pada akhirnya saja. Maksud hadis ini menerangkan bahawa salat witir yang 3 rakaat itu hanya 1 kali tahiyat. Hukumnya salat witir dilakukan dengan 1 kali tahiyat saja. Mai pula yang kedua. Yang kedua ni cara Aisyah radhiyallahu anha yang kita pakai di Malaysia. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku pernah tengok sembahyang witir Nabi di rumahku. Di rumahku. Wa Abu Daud, Imam Tirmizi mengatakan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kullu suratin fi rakaat. Setiap rakaat Nabi baca surah Sabbihis ke Kuliah. Tapi bila mai rakaat yang ketiga, dia ikut cara Malaysia. Berarti orang Malaysia ikut Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Kita tak salah. Rakaat kita baca apa? Kita baca 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu falaq, kul bin nas. Itu Aisyah kata bila mai rakaat yang ketiga, Nabi baca 3 surah. 3 surah. Yang kita nak buat ni rupanya Adi ini berpandu pada adik Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, inilah Nabi duduk semayang dalam rumah, aku duduk tengok macam itulah. Dan jangan kita buat macam ada satu tempat di Ceras, dia semayang witir 3 rakaat elok dah, 2 salam 1 salam. Rakaat yang ketiga dia baca qul huwallah, dia tak baca 2 kul. Lepas dia bagi salam, dia buat sujud sawi. Kita tanya pasal apa? Tertinggal 2 surah, dia kata. Tertinggal 2 surah. Tertinggal 2 surah bukan ganti witir oi. Bukan kita tinggal sujud sawi. Ini tertinggal 2 surah, dia buat sujud sawi. Kalau hangpa buat macam tu tak tahulah Tok Imam. Sakit kepala semua nampak tak? Kalau kita baca kita baca qul Allah pada rakaat yang ketiga pun sah. Dan kita tak baca qul Allah, baca surah yang lain pun sah. Kalau kita baca 3 kul pun sah. Nampak tak? Kita tak ditentukan mesti kena baca macam tu, tak. Dia cuma nak kata rakaat saja dalam sembahyang. Dia tak terlibat dengan bacaan. Kalau nak baca ni kau sunnah, baca. Tapi kalau kita tinggal bacaan 3 kul tu sampai nak kena buat sujud sawi, itu merapu namanya. Itu merapu namanya. Okey. Asal cukup dekat situ dulu. Kita insya-Allah kalau Allah izinkan bulan depan kita akan tengok apa nama Abu Sa'id Al-Khudri yang Ustaz cerita mukadimah daripada awal lagi. Sepatutnya nak tutup dengan dia tapi masa dah tak ada. Tu dia masa bunyi dah dia menjerit. Tepat kan? Abu Sa'id Al-Khudri pesan pada kita, autiru, dia kata, qabla an tusbihu, cepat-cepat buat witir sebelum bunyi kumandangnya azan subuh. Bila dah habis azan subuh, maka habislah qiyam mulai dalam hidup kamu. Hari ini qiyam mulai telah hilang dalam hidup kamu. Kita nak tengok macam satu orang gelar kat dia, Sayyidul Baqi', Jannatul Baqi', penghulu bagi Baqi' adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Cukup sekat situ dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap dari Ustaz sendiri kita sudahi dengan tasbih.